Okay, semua dengar Boleh kita mulakan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih ramai komen pada Widya Abin, unit Asset Hospital GB, Puan Sabrina JPP Selangor, Puan Nurul Huda daripada Jan Selangor, Puan Nur Khairiah, Puan Satina pada IIP Kuala Langat, Noliana. Okey, semua dengar Dengar tapi tak jelas. Dengar. Okey, tanpa kita berlengah masa, kita mulakan dengan majlis kita pada pagi ni minta maaf atas kelewatan selama 11 minit sebab ada setting teknikal. Biasalah kita dalam situasi ni Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para peserta, tuan-tuan, puan-puan daripada PTJ bawah silaan Jan Selangor. Pada pagi ini, seperti sedia maklum, kami dari Jan Selangor mengadakan satu program ataupun dikatakan taklimat booklet ataupun lebih senang difahami cara-cara untuk kita membaca booklet laporan di sistem IGMAS. Okay, tanpa kita berlengah masa lagi, saya ingin menjemput Puan Pengarah, Puan Ruzinah binti Rukun selaku Pengarah Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor untuk memberikan sedikit kata-kata aluan. Dengan sehormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cik Isyad yang berusaha Pemilihan dan Pengurusa Timbalan Pengarah Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor merangkap Ketua Seksyen Pemantauan yang berusaha Cik Muhammad Isyad Kamal, Muhammad Kamal, Ketua Unit Set yang juga merupakan penceramah pada hari ini. Saya yang saya hormati ketua-ketua PTJ dan tuan-tuan dan puan-puan peserta khusus yang saya kasih sekalian. Jadi pada hari ini syukur Alhamdulillah kami kita berjaya untuk mengadakan taklimat buklet laporan aset Kota IGF Humas kepada PTJ di bawah JNM Selangor untuk siri yang kedua. Semalam kita ada satu group yang kita ramai, jadi kita terpaksa pecah kepada dua group lah. Jadi pada hari semalam dan hari ini jumlah peserta ialah sebanyak 304 orang yang melibatkan 185 PTJ. Merangkumi 20 kementerian lah ya. Jadi kita telah mengadakan semalam, jadi kita terpaksa buat dua sesi lah supaya interaktif tu lebih lah. Kita buat dua sesi ya. Jadi untuk seperti mana yang dimaklumkan oleh Cik Isyad tadi, objektif taklimat ini ialah untuk memberi penerangan terperinci mengenai laporan aset kita. Boleh dengar ke saya? Boleh. Tak dengar. Ini adalah berdasarkan permintaan daripada PTJ untuk mengadakan refresher course bagi laporan aset kepada pengguna di PTJ. Bahagian di HQ JNM juga telah mengadakan kajian mengenai penggunaan laporan bagi 9 tahap penggunaan dan pemahaman PTJ terhadap laporan di portal IGF Mas, dan hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan laporan menunjukkan bahawa lebih 50% responden daripada 2,000 lebih responden telah memilih agar laporan aset diberikan refresher course bagi tujuan pendedahan dan pengetahuan kepada PTJ. Jadi kami juga telah diberi TOT oleh HQ dan kita semua kena buat taklimat sendiri kepada PTJ masing-masing di semua negeri. Jadi harapan kami saya tak buka betul. Mic dekatkan dia. Dekatkan. Dengar tak? Kalau macam ni dengar tak? Macam ni lebih jelas tak? Okey. Okey.
minta maaf tadi saya cakap tak dengar. Jadi harapan kita terhadap taklimat ini agar PTJ dapat mengetahui cara untuk menjalani laporan aset kuota IGF MAS yang apa tu boleh dibuatlah dalam IGF MAS tu. Jadi kita pun aset ni merupakan perkara baru kepada kita semua dalam pertuan akhwat. Jadi saya harap taklimat ini dapat memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada PTJ untuk menjalani laporan serta mengetahui kaedah membaca laporan tersebut. Jadi apa analisis dan sebagainya pun boleh dilakukan daripada laporan tersebut. Kerana dia mempunyai fungsi berbeza bagi setiap laporan dan kita boleh kena pastilah aset yang berada di PTJ masing-masing. Saya harapkan agar tuan-puan dapat mengambil kesempatan daripada taklimat ini untuk bertanya dan memahami perkara-perkara yang akan dijelaskan oleh Encik Isyad sebentar lagi nanti, dan semoga kita dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperbaikilah mustaqbil aset di masing-masing. Jadi saya harap tuan-puan enjoy lah dengan ceramah kami Encik Isyad pada hari ini. Semoga tuan-puan dapat ilmu yang dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, kejap cik, kita nak ambil on jap. Okey, cubaan suara. Dengar tak? Saya akan cuba dua ni sama ada saya lepas earphone ataupun saya guna earphone, mana lagi okey. Yang pertama ni saya guna earphone lah. Semua jelas suara? Kalau suara boleh komen jelas, terang dan nyata. Kami jelas. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Dahlan. Ini jelas. Okey, Puan Nur Atika jelas. Ramai NMZ, Anisah Kamaluddin, Nur Khairidah. Ramai komen jelas. Okey, terima kasih semua beri feedback. InsyaAllah pada pagi ini sepanjang daripada sekarang sehingga tengah hari nanti saya akan menemani semualah tuan-tuan dan puan sekalian. Dan saya akan terangkan berkaitan booklet, cara kita nak baca, macam mana kita nak buat, apa laporan apa yang kita boleh buat dengan laporan yang kita ada. Okey. Saya akan share screen. Share screen. Okey. Okey, nampak di screen Nampak di screen ni clear. Okey. Guna earphone jelas. Azizul, Azhar, clear. Okey, kita mulakan sekarang sebelum saya pergi jauh dulu, saya ingin buat sikit pengenalan lah. Seperti saya maklum, seperti pengarah tadi telah beritahu, taklimat ini bertujuan untuk memberi penerangan terperinci mengenai laporan aset kepada PTJ berdasarkan kepada permintaan refresher cost laporan aset oleh penggunaan PTJ. Okey, saya tanya pada semua PTJ, setakat ini siapa yang aware ataupun tahu daripada dalam yang pernah tengok dalam sistem IGF MAS kita khusus berkaitan laporan aset ada pelaporan yang tertentu. Siapa yang pernah nampak, siapa yang pernah tahu. So kepada yang pernah tahu, Alhamdulillah, tapi mungkin tahu tapi tak tahu cara nak gunakan. Maksud tak tahu cara nak baca, macam mana nak beri laporan ni. Ada yang tak pernah tahu, so hari ni insyaAllah akan jadi tahu. Ada yang
tahu reti baca tapi tak tahu macam mana nak dapatkannya, cara nak extract dalam sistem macam mana. So hari inilah harinya di mana tuan-tuan dan puan-puan segala dilema berkaitan dengan laporan aset ni akan terjawab, insya-Allah. Saya akan cuba terbaik, saya akan berkongsi yang setakat mana saya ada berkaitan dengan laporan-laporan aset di IJ Emas. Okey, untuk pengetahuan semua, kursus ni sebelum kami adakan kursus ni, pihak HQ kami telah mengadakan satu orang kata satu panggil kajian. Mana daripada 2,836 responden, hanya 50% sahaja yang tahu yang tahu kewujudan dan tahu cara menggunakannya. Ini menunjukkan tahap ataupun pengetahuan berkaitan laporan ini sangat perlu sangat rendah, dan kami sebagai AO Selangor sangat rasa bertanggungjawablah untuk memberi refresher course kepada semua PTJ. So benda ni tak ada salah siapa, tak ada PJK ataupun ni adalah benda baru. Benda baru sejak 2018 sejak kita beralih pada cash basis ataupun cash basis kepada akuran basis. Okey. Itu sedikitlah pengenalan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian, inilah hari kedua pengenalan taklimat. Ya, selamat datang, tapi kalau ada kuis apa tu jangan jawab Okey. Yang baru datang hari ini, ya, selamat datang. Okey, sebelum tu sebenarnya saya ada tema satu soalan berkaitan apa beza SPA. SPA tu inilah SPPA, sistem SPPA. Kita rekod aset dalam sistem tu kan. So hari ni saya akan cakap SPA lah, dan juga IJ Emas. Mana yang penting, sistem mana yang perlu direkod dan mana yang perlu diutamakan. Itu soalan pertama. Yang kedua, siapa yang kena buat ni? Adakah orang aset ataupun orang kewangan untuk isi atau ambil tahu berkaitan dengan perekonomian aset di IJ Emas? Okey, soalan pertama tadi, apa bezanya? Okey, saya terangkan sikit perbezaannya. Untuk SPPA ataupun SPA, sistem tu merekod segala transaksi aset. Dia merekodkan aset tu, kewujudan aset. Sama ada aset tu jenis sebenar rendah maupun bernilai sebagai harta modal. Okey, ada apa tu harta modal dan aset benar rendah? Untuk aset benar rendah, kita lihat pada amount je, harga per kos. Kalau harga per kos bawah RM2,000, kita klasifikasikannya sebagai aset nilai rendah. Kalau RM2,000 ke atas, kita klasifikasi sebagai harta modal. Dan semua aset tu kita rekodkan dalam SPPA. Kita rekod berapa kuantiti aset dalam PTJ kita. Kita anggap PTJ kita rumah lah. Okey, dan rumah kita ada berapa banyak perabot, berapa banyak aset ni. So nak tahu, kita tengokkan SPPA. Okey. Lepas tu kita tengok untuk IJ Emas pula, dia lebih kepada perakaunan. Dia memperakaunkan segala transaksi berkaitan dengan aset, yang mana 2,000 ke atas harta modal. Bagi aset-aset yang bawah 2,000, kita klasifikasi sebagai ABR. Apabila ABR itu dibelanjakan sahaja. Okey. Untuk laporan di IJ Emas, bezanya, kalau kita tengok laporan baki aset, nanti saya akan terangkanlah macam mana nak baca laporan baki aset tu. Kita tengok nilai aset kita per awal tahun dan kita compare dengan akhir tahun, nilai dia berkurang. Contoh harga RM100,000, satu kereta RM100,000, bila hujung tahun tinggal RM90,000, main lagi RM10,000. Okay, RM10,000 adalah sud nilai. Itulah tugas-tugas ataupun peranan kita rekod di IJ Emas. Dia memperakaunkan, sebagai saya maklum, untuk tujuan perakaunan aset, sebarang kos ataupun sebarang aset mempunyai usia guna, dan pada setiap tahun dia mempunyai sud nilai. Itulah harga RM100,000 pada awal tahun dan pada hujung tahun jadi RM90,000. So nilai bukunya adalah RM90,000. Berbeza kalau kita refer kepada sistem SPPA.
Kalau kita rekod 100,000 sampai ke sudah amount dia 100,000. Tiada senilai diambil kira dalam sistem. Itulah perbezaan yang boleh saya terangkan. Yang paling simple lah supaya pekerja faham. Yang pertama, kalau tak faham boleh tanya. Kalau dah faham, mungkin ada tambahan yang lebih mungkin saya kurang bagi penerangannya. Tuan-tuan puan boleh tambahlah, boleh berkongsi. So ni saya lebih suka ni daripada sesi macam salah satu medium untuk berkongsi lah. Sebab saya tak beritahu saya ni lebih pakar ataupun lebih tahu pada tuan-tuan puan-puan. Sebenarnya ada satu perkara tuan-tuan puan-puan lebih tahu sebab saya technically secara precisely detailnya PTJ lebih tahu. Okay. Sekarang kita move kepada kita punya tajuk hari ini. Kita tengok di skrin, booklet laporan aset di portal AJMAS. Okey, kita lihat ni, inilah senarai semua laporan yang terdapat di sistem AJMAS. Semua tahu kan sistem AJMAS tu apa? Kat sini saya ada senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jenis laporan yang terdapat di AJMAS. Dan kita boleh generate ataupun download dan sistem tersebut. Antara 11 ni terdapat dua laporan yang sangat penting dan kita perlu tahu, dan dua laporan ini digunakan dalam kehidupan seharian kita dalam bekerja sebagai PTJ lah, bukan aset ni. Dua itu adalah laporan bagi aset dan juga laporan data induk. So hari ini saya akan tekankan lebih untuk laporan bagi aset dan juga laporan data induk. Saya akan kupas satu-satu berkaitan laporan ini. Harap tuan-tuan dan puan-puan bagi 100-200% komitmen ataupun perhatian berkaitan laporan bagi aset dan laporan data induk ni. Untuk laporan lain ni, kenapa? Tak penting ke? Ya. Untuk laporan lain ni, ini adalah perincian ataupun dia lebih ada laporan yang kita belum lagi gunakan dan ada laporan yang kita gunakan tapi kurang ni lah, bukan kurang penting. Sebabnya laporan dia berkaitan pengelasan, penilaian semula, pindahan, pelupusan, sud nilai, semua dah merangkumi dalam laporan bagi aset. So mungkin saya akan spend banyak sangat masa dalam laporan bagi aset dan juga laporan data induk. Untuk yang lain, sekejap je. InsyaAllah kalau tuan-tuan faham cara nak baca laporan bagi aset ni secara tak langsung, laporan lain tuan-tuan dan puan akan lebih tahulah, akan lebih faham. Okey, dah tahulah sebab dah belajar tadi kan. Okey. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya terus lagi? Saya teruskan ke laporan yang pertama. Okey, boleh tengok apa chat tu. Saya pun boleh baca juga kalau ada chat. Ada pertanyaan. Okey. 124 orang Okey, selamat datang kepada 124 orang user. Mungkin dalam satu tempat tu ada seorang, ada yang dua orang kan. Okey, boleh saya teruskan kalau kita secara face to face, saya suka ada peserta yang atau perkongsian, boleh buka mic buka dia apa speaker. Itu mungkin tertekan. Kalau ada soalan boleh chat saja. Alright. Okey, teruskan Okey, laporan yang pertama bukan laporan bagi aset.
Okey, kaedah penerangan saya, taklimat saya pagi ni, first thing saya akan terangkan segala berkaitan teori. So untuk yang pertama ni mungkin akan mengantuk atau tak faham, yes. So nanti saya akan buat simulasi terus, macam mana kita nak extract, macam mana kita nak baca. Setiap line saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak baca, okey? Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rasa macam tak faham, yang rasa macam pening, makin datang kursus makin lama tak faham, itu tandanya ilmu sedang masuk. Okay? Sebab kalau kita tak cuba nak faham, so kita tak ada rasa apa-apa. So kalau kita rasa macam apa tak faham ni, maksud ilmu sedang masuk. Okay? So jangan risau. So jangan risau. Okay, yang pertama, inilah interface dalam sistem IJMAS kita. Inilah pengenalan senarai laporan yang terdapat dalam sistem IJMAS kita yang berkaitan dengan perakaunan aset. Segala transaksi aset yang ada, inilah laporan kita boleh generate. Okey, kalau kita tekan atas ni, perakaunan aset, lepas tu nanti ada kat ujung, ujung ni ada laporan. Lepas laporan dia akan keluar yang box merah yang atas ni. Laporan bagi aset satu, laporan perolehan, laporan pengelasan dan seterusnya. Okey. Ini bawah perakaunan aset. Untuk yang box merah bawah pula, laporan data induk. Untuk laporan data induk, kita akan refer di modul data induk. Okey, untuk tuan-tuan yang belum tahu atau keliru atau yang tahu, saya tekan semula. Yang atas ni, yang biru cair sikit ni, ini dipanggil sebagai modul. Okay. Yang biru cair sebagai modul dan yang bawah ni sebagai submodul lah. Okey, untuk berkaitan aset kita melibatkan dua modul. Modul data induk dan juga modul perakaunan aset. Okey, untuk dalam modul perakaunan aset kita ada sebanyak 11 laporan yang kita perlu tahulah apa benda laporan banyaknya, untuk apa semua ni kan. Tu yang bawah ni laporan induk ada satu saja, iaitu laporan data induk. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, yang slide sebelum ni saya ada nyatakan 11 kan. Tapi dekat sini kenapa 12? So kat sini ada satu laporan yang kita ada PTJ yang dia tak popular untuk semua PTJ lah. Iaitu tak semua PTJ yang berkaitan, iaitu berkaitan dengan AUC. Ada dua ni. Nanti saya akan tunjukkan masa kita sampai pada waktunya. Okay? Inilah laporan-laporan yang terdapat. Kemudian ada interface dia, laporan kewangan. Ni laporan kewangan ni bila tahun kita nak generate. Nak 21 atau 2020 kita tulis saja. Kita type. Tarikh seperti pada ni kita add. Maksudnya kita nak laporan tu sampai bila? Sampai bila? Kalau kita letak bulan 4, automatik dia akan daripada bulan 1 sampai bulan 4. Kalau kita tak bulan 5, automatik bulan 1 sampai bulan 5. Dia bukan kalau kita tak 30 bulan 4 ni, dia keluar bulan 4 saja tak. So daripada Januari sampai bulan 4. Okay. So kemudian bawah ni pilihan entity. Untuk PTJ dia boleh pilih. Dia nak extract atau nak dapatkan information tu sebagai Jangan laju sangat. Oh okey. Minta maaf tuan, jangan laju sangat. Di bawah dia siapa dia pening. Siapa saja diberi akses. Okey. Kenapa dia daripada Januari? Kenapa? Oh. Okey. Okey, so saya applykan sikit tak maaf untuk pilihan kita semulalah pilihan tempoh masa pelaporan. Pilihan tempoh masa pelaporan ialah kita tanya diri kita nak laporan kita dari bila sampai bila. Macam contoh aku nak laporan ni 2020 Januari sampai Disember. So kita tulis kat sini tahun kewangan 2020. Okey. Kemudian tarikhnya kita perlu letak 31 hari bulan 12. Terpulang pada kita lah. Kalau kita nak setakat bulan 4, kita boleh tengok kat slide ni 30 hari bulan 4. So nanti bila kita generate, bila kita jana, so laporan tu akan keluar. Dan laporan yang keluar tu maklumatnya dari Januari sampai bulan 4. Dia auto. Automatic tu dia tak ada tak range, tak perlu tak range. Saya nak bulan 1 sampai bulan 4. Saya nak bulan 3 dengan saya nak bulan 3 sahaja.
Tak boleh. Dia akan bagi package. Dia akan pada awal tahun sampailah tarikh bila kita letak. Okey, faham Cik, Puan Azimah. Okey, Puan Azimah, pertanyaan apa beza laporan AG dan bahagian akaun KK dan bahagian akaun KK yang berbeza? Okey, untuk soalan Puan tu, laporan AG tu laporan apa? Sebab untuk sesi kali ni, yang laporan yang saya sedang present ni, sembahkan ni ialah laporan yang untuk PTJ. So, laporan ni lah PTJ punya. Okay. Mungkin Puan Azimah boleh preciskan lagi laporan apa tu, berkaitan apa. Okay. Kita move ke seterusnya pilihan entiti. Untuk pilihan entiti, PTJ boleh pilih sama ada dia nak generate data sebagai membayar ataupun sebagai dipertanggung. Biasanya kalau kita nak gather semua maklumat aset dalam bawah PTJ kita akan letakkan di bawah petanggung. Kita letaklah berapa nombor PTJ kita letak di sini. Contoh ni kat sini 2702071 kan, kita letak kat sini. So nanti saya akan buat simulasi, saya akan masukkan PTJ saya kat dalam ni lah. So ini teori saja. Tuan-tuan dan puan tengok, lihat dulu, dengar dulu penjelasan saya, nanti saya tunjukkan lah. Mungkin slide ni akan kurang faham, nanti bila kita buat secara live akan lebih faham lah. Okey, untuk pilihan objek, ini lebih kita dikenali sebagai untuk mudah fahamnya sebagai filter. Tuan-tuan puan tahu kan filter tu, kita tapis lah. Kita nak, contohnya kita ada aset vote, kita nak tengok aset kita vote dana G00 contohnya. Vote apa dana apa, kita letaklah kat sini kalau perlu. Biasanya PTJ tak perlu kosongkan je, kosong sebab kita akan generate semua. Kita nak baca pun nanti mudah, ada semua info dalam satu sheet tu. Okay. Ini laporan data induk. Next. Ini berpengenalan. Laporan bagi aset atau LBA memaparkan keseluruhan transaksi secara terkumpul yang telah menjadi post dengan status dokumen 80 dan sunai secara berpusat yang diproses oleh Ibu Pejabat Jan bagi aset yang telah dipermodalkan pada satu tarikh pelaporan yang dipilih. Ini laporan bagi aset ni, semua apa-apa transaksi yang berstatus 80 dia akan appear dalam laporan. Selagi transaksi tak capai ke 80, tiada information tidak akan post di laporan lah. Transaksi sud nilai secara manual, penjelasan nilai dan penilaian semula aset serta pembatalannya yang masih berstatus 60 tidak dipaparkan dalam laporan ini. Okey, untuk makluman PTJ semua, susut nilai, setiap aset ada sud nilai. Untuk sud nilai itu akan di-generate secara automatik. Maksud auto tu, PTJ tak perlu buat apa-apa lah. Yang akan melaksanakan tu adalah HQ. HQ akan laksanakan dengan semakan AO. So kami akan setiap bulan kami akan semak lah jumlah sud nilai yang ada, kita akan tallykan, and then kalau okey kita akan terus lapor kepada HQ, okey, kemudian HQ akan generatekan sud nilai. Alright. Laporan bagi aset. Okey, untuk maklumat aset yang ni saya suka terus masuk pada simulasi lah. Sebab ni kita boleh nampak kat sini kalau kita baca maklumat aset ni, nombor aset, sub nombor perihal, tarikh dipermodal, usia guna, tahun, bulan, vote, dana, program ni, apa benda ni semua kan. So kita nampak. Saya terus masuk pada simulasi So saya akan share screen. Kat sini saya akan login terus saya punya portal. Okay, semua nampak Alright, inilah interface di saya punya IJMAS lah. Nampak tadi, ini adalah modul data induk, modul yang kita gunakan atas ni modul akan seterang akan modul data induk dan juga modul perakaunan aset.
Okey. Untuk modul perekonomian aset kita klik sini perekonomian aset. Kemudian kita pergi kepada laporan aset. Kat sini laporan aset. Okey, bila keluar laporan aset ni, kat sini kita tengok ke box sebelah kiri yang biru pekat ni, ada laporan bucket aset, laporan transaksi dan juga laporan yang lain. Kalau dia klik laporan transaksi ni keluar banyak. Inilah dia. Macam lagi bawah laporan transaksi. Kalau bawah laporan aset lain, jadi dua lagi, laporan berkaitan arahan penyelesaian dan juga laporan status voucher journal. Okey, dan banyak laporan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang paling penting ni laporan baki aset. Saya akan buat simulasi lah untuk laporan baki aset ni. Saya klik laporan baki aset. Okey, dia akan, inilah interface dia akan keluar macam ni. Kita perlu jana Sekarang saya nak jana saya punya PTJ info PTJ saya. Okey, tahun kewangan. Okey, kita nak tahun bila? Saya nak tahun semasa lah 2021. Right. Okey, seperti tarikh up to date lah, saya nak yang terkini. Kalau terkini, contoh bulan 8, dia automatik akan jadi 31 Ogos. Walaupun kita belum capai lagi sampai pada 31 Ogos. Tak ada masalah kalau cuma PTJ nak 2020 ke, boleh. Tapi ni pun kena ubah juga 2020. Okey. Pada PTJ yang pernah dikunjungi oleh pihak naziran, contoh dia nak laporan minta kemukakan laporan baki aset pada tahun 2020. So macam ni cara kita nak extract. Kita tekan 2020, kita tekan 31/8, so akan keluar lah. Tapi untuk kes ni saya akan ambil 2021. Okay. Seterusnya pilihan entiti. Saya dah mention tadi, kita nak sebagai membayar atau dipertanggung. Apa beza membayar bertanggung ni? Okay, jangan risau, saya akan accept kedua-duanya sekali. Kemudian saya akan tunjukkan apa bezanya bertanggung juga membayar. Nanti tuan-tuan pun saksikan lah. Ini 270, 2270 tu lah PTJ saya. So untuk tuan-tuan perempuan masuk PTJ sendiri, jangan masuk PTJ saya pula, nanti tak keluar, nanti ada data. Okay, untuk makluman tuan-tuan perempuan juga, kami AO, kami boleh akses, maksudnya kita boleh masukkan nombor PTJ bawah sediaan kami. So bila saya masukkan PTJ tuan-tuan perempuan, saya boleh jana. Sebab saya ada capaian tu lah. Kalau tuan-tuan perempuan nak tengok PTJ orang lain, saya rasa tak dapat sebab tak ada capaian. Tuan-tuan boleh tengok PTJ sendiri saja. Okey. Dan buat dana, pilihan objek ni kita sebagai filter. Filter kalau kita nak sekian-sekian yang spesifik, kita nak program atau aktiviti yang ni sahaja, kita tekanlah. Tapi kebiasaannya kita kosongkan sebab kita nak semua. Kalau kita kosongkan automatik, semua laporan akan keluar. Okey, format laporan. Terdapat dua jenis format laporan yang kita boleh jana. Yang pertama dalam bentuk PDF. Yang kedua ALV. Bentuk ALV ni senang cerita je Excel lah. Dia bentuk Excel lah. Okay. Kemudian untuk pilihan tambahan, ini juga boleh dikatakan sebagai filter. Filter, kita nak kod berapa? Kod A14 berapa sampai berapa? Okey, yang ni kalau kita yang biasa yang pernah buat penyata penyesuaian, dia pernah gunakan ni. Ingat lagi tak? Mesti ada tinggi yang sikit sebab dah last kita jadi bulan 6 itu. So kita tunggulah pada sebuah yang ketiga nanti yang kita akan jadi lagi. Ada soalan yang atas tu Nuraini Hamzah. Okey. Dah jawab dah. Okey. Tuan, setiap PTJ perlu buat pelaporan nilai aset semasa dalam JKPAK secara sukuan. Adakah laporan nilai aset semasa yang dijana oleh sistem SPA tidak tepat? Maklumat awal dari Tuan, nilai sud nilai adalah melalui sistem IKMAS. Okey. Okey, so yang pertama kita kena tahu apakah fungsi ataupun tujuan perbezaan sistem SPA dan juga IKMAS. Untuk sistem SPA memang kita takkan nampak sud nilai tu sebab di sistem dia hanya merekodkan
harga kos, berapa harga tu, itulah je. Bisa mention tadi, kalau kita rekod harga tu sampai bila harga tu sahajakan MPU. So berbeza dengan di sistem AJ Emas, sebab tujuan sistem AJ Emas adalah untuk diperekonkan. Kalau SPA untuk kita merekodkan kewujudan aset. Okay, sebab tu macam mana kita nak synchronise-kan, macam mana kita nak link-kan aset di SPA kita berbeza dengan nilai di bilangan di SPA kita berbeza dengan bilangan di IJ Emas. Sebab tu setiap sekuat kami ataupun PHU telah mengarahkan ataupun menyuruh semua PTJ membuat penyata penyesuaian aset. So penyata penyesuaian aset inilah tujuannya untuk identify, untuk kenal pasti apa perbezaan yang berlaku. Dan bila ada perbezaan tu, dah jumpa perbezaan ni, kita perlu buat pemotolan. Kemudian ada PTJ, ada yang aset ada di SPPA tapi tiada di IJ Emas. Itu ada macam-macam punca lah. Sebab macam-macam. Antara sebabnya mungkin PTJ belum merekodkan lagi. Lepas tu ada masalah yang ada mungkin ini ada aset migrasi ke dan lain-lain lah. So untuk soalan Puan Asfa ke Encik Asfa, okay, itulah jawapan saya. Setiap dia perlu buat pelaporan nilai aset semasa dalam cepat secara sukuan. Adakah laporan nilai aset semasa yang dijana dan sistem SPA tidak tepat? Makluman awal dari Puan Ismailai adalah melalui sistem IJ Emas. Yes, betul. Untuk nilai buku kita refer IJ Emas. Kalau untuk menunjukkan nilai berapa kos ataupun berapa nilai keseluruhan yang kita ada di PJ kita guna inilah aset dan sistem SPPA. Tapi untuk sekarang ni untuk SPPA kita lebih kepada fokus pada bilangan je. Bilangan dan status aset tersebut. Kan kita ada bilangan berapa terkumpul, berapa aset ABR, berapa aset harta modal. Kemudian apa status aset harta modal kita? Adakah dalam keadaan sedang aktif digunakan? Adakah status keadaan kita sedang sedang tunggu untuk pelupusan ataupun lain-lain lah. So untuk pelaporan, kita tengoklah dalam mesyuarat tu, JKPAK tu dia perlukan amount apa? Adakah bilangan ataupun nilai? So kalau nilai tu, kalau bos cakap, tak tahu lah, bos cakap nak nilai je. So kita bagi dua-dua pun tak apa. Maksudnya, inilah nilai dalam aset kita. Itu di segi sudut dan sistem SPPA berapa nilai aset. Tapi dari segi perekonomian aset, ni harap membantu. Okay, teruskan. Kita back kita punya kat skrin ni. Okay, sekarang kita berada dalam bawah pilihan tambahan. Pilihan tambahan ni juga dia berperanan sebagai filter. Filter tu kita tapislah maklumat apa yang kita nak. Okay. So ni saya akan generate Saya dah masukkan tuan kewangan, masa and then saya masukkan tanggung, saya akan jana. So nak jana senang, kita klik jana. Kita ambil PDF PDF. ALV tu apa? ALV tu yang keyword dia. ALV, kalau ALV tu macam Excel. Yes. Kalau kita nak masak, cara pun kita nak filter-filter lagi detail kita punya data, kita download sebagai ALV. Tapi kalau kita nak tengok cara presentation yang proper, kita download PDF. Okey, inilah bentuknya. Kepada siapa yang belum pernah tengok ni, inilah dia rupanya laporan baki aset. Okey. So ini saya akan download download, tekan butang diskette ni. Desktop, okey. Tanggung. Saya akan save sebagai tanggung 2, maksudnya pilih tanggung lah. Alright. So saya dah save dekat desktop saya. Nanti saya akan kupas satu laporan ni. So kita kembali, kita extract untuk dia membayar pula. Nanti saya akan tunjukkan apa perbezaan membayar dan penanggung ni. Dia buat sendiri. Dia buat sendiri hands on tak? Really? Dia nak buat ingat. Dia rekod.
InsyaAllah kita ada. Okay. Untuk PJJ membayar, okay, ini kita letaklah kat nombor PJJ kat PJJ membayar. Kemudian maklumat semua sama, PDF. Yang ni kita biasa kosongkan, kita tak ada apa-apa nak filter, kita nak semua. Okay. So kita jana. Ada satu soalan. Ada satu soalan Okay, setelah kita jana, kita jawab soalan. Macam mana dengan laporan suku tahun yang perlu dihantar ke AG? Ada dalam sistem SPA? Ada, tapi di dalam IJMAS tiada rekod-rekod. Kerana kami di daerah bukan PTJ. KMD tu. Saya tak ada bagian. Pejabat kebajikan diorang tak ada tahu dalam okey. Ditanya kenapa dia ada semua tapi dalam IJMAS mesti tak ada. Adakah data di aset IJMAS hanya ada pada JKN negeri? Okey. Untuk menjawab soalan ni, mungkin dia refer kepada kementerian ataupun masing-masing lah. Sebab ada okey. PTJ kan? PTJ. So untuk setiap PTJ mungkin berbeza sikit lah, setiap kementerian ada perbezaan sikit. Cuba contoh macam sebelum bukan PTJ tapi ada okey. Untuk pusat kos kebiasaannya dia tak adalah kepada IJMAS. So yang buat tu semua adalah negeri. Dia centralizekan kepada negeri. Tapi untuk SPA memang di daerah-daerah tu yang kontrol. Itulah tanggungjawab. Mungkin ada pihak negeri dia akan bagi tahu kepada daerah-daerah ataupun pusat kos tu minta tolong generatekan sebab negeri nak. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan perlu bagi kes sama bagi kepada negeri. Sebab adalah keperluan negeri untuk buat penyelesaian aset lah, salah satu dia tujuannya. Cik, boleh zoom up screen tak? Boleh. Kurang jelas. Boleh. Ini okey. Untuk ni dari segi pelaporan Okey, yang ini tujuannya saya akan download. Saya untuk download je. Saya save dulu. Nanti bila saya buka dekat PDF saya akan zoomkan lagi So ni bayar. Save. Tadi saya dah save sebagai PJ tanggung, kemudian saya dah save sebagai PJ membayar. Okey. Saya dah download, dah generate. So jom kita refer apa yang dah download ni. So ni saya akan refer pada dua ni. Saya buka PJ membayar dulu Okey, macam ni nampak tak? Dah zoom ni maksimum lah. Zoom. Okey. Okey, PKM di Petaling boleh jelas nampak Zoom sini. Lalu Cik Syed dia boleh buat. Cik Syed tu share present tu kan. Okey. So saya saya feed to the screen dulu sebab saya nak tengok secara keseluruhan macam mana bentuk dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke pelaporan yang sebenar Yang sebenar apa yang berlaku, inilah yang sebenarnya. Yang atas ni, okey, dan box atas merah ni kita ada laporan Z-Lembu DAR ni. Inilah nama scientific dia. Siapa ni mungkin di SFP lah. So kita tak perlu kita perlu tahu tapi tak boleh fikir kenapa dia macam ni. Okey. Kemudian pengguna ni adalah siapa yang generate. Macam saya generate, dia akan appear lah IC siapa orang yang generate tu. Okey. Kemudian fikir tarikh. Tarikh ni bila kita generate. Bila kita generate. So kalau contohnya Naziran ada minta laporan, lepas tu PTJ cepat generate. Okey, kita readykan. So kita nampak, kita tengok tarikh. Kita Naziran baru PTJ generate. Sebab dia appear tarikh kat sini. Tapi kalau yang bagusnya, yang seelok-eloknya, PTJ perlu generate setiap bulan ataupun contohnya laporan untuk bulan 1 kita generate pada bulan 2. Pertengahan tu kita generate lah. Kemudian kita save dalam soft copy ataupun nak print pun boleh, terpulanglah PTJ. Dan laporan ni perlu semak oleh penyelia. Penyelia ke, pos ke ataupun siapalah. Apa benda nak semak tu nanti saya akan terangkan.
Okay, ini yang tarikh bila kita generate dan masa. Nampak? Dia reflect. Bila kita ni, kita tak boleh ikut ni saya dah print lama, saya dah generate lama dah download lama dah. So tak boleh lah, saya ada bukti. So bilangan muka surat ni adalah keseluruhan. So kalau banyak aset, banyak transaksi, lagi banyaklah muka surat. Okay, yang ni untuk, yang ni adalah header, orang panggil header. Header. Kepala. So Kementerian mana, Kewangan Malaysia, macam saya ambil contoh PTJ saya di Jan Selangor, Kementerian Kewangan Malaysia. Tajuk laporan baki aset tahun kewangan 2021. Tengok tajuk, kalau kita ada macam 12 tajuk kan, laporan. Dia akan reflect kalau laporan baki aset lah. Kalau laporan berkaitan penjasan, dia akan laporan penjasan tahun 2021. Tahun 2021 ni dia reflect kat kita isi kat sini tu. Kita back to the system dekat sini, tahun kewangan. Kalau kita tulis 2020, nanti dia akan appear 2020. Okey, kalau 2021 dia akan keluar 2021 lah. Dia reflect apa yang kita nak. Kita boleh tak buat seperti pada 25 juga? Tak tahu Tarikh. bulan. Kita boleh tarikh tadi seperti pada tarikh hari ini juga? Oh, dia akan ujung. Dia kena ujung lah. Tadi dekat selection tadi kan ada tarikh. Ni. Sono 24 kan. Nanti ada 24 ke? Boleh ke macamnya? Kan tarikh seperti pada. Tak sah. Boleh kan? Tak boleh. Tak boleh kan? Nak tanya kan ni? Okey, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, okey, semasa kita generate tu, kita nak as per date lah. Kita tak nak sampai hujung bulan. Kita tak tahu lagi kita ada tak hujung bulan Kita nak sampai 24 je. Kita tulis 24 ni kita tak boleh. Dia akan keluar tarikh tidak sah. Saya tanda seru lagi. So tak boleh lah. Kita akan, kalau nak, kita ambil tarikh pada hujung bulan. Pada bulan lepas lah. Okey. So tarikh ni, kita tengok tarikh ni seperti pada 31/8/21. Ini reflect apa yang kita pilih lah. Kita nak sampai bila. So ni boleh faham, kalau kita tarik pada bulan 12, kita akan keluar 31 bulan 12. Laporannya pun akan sampai bulan 12. As at 31st August. Kalau as at December. Okay, yang ni yang kedua sub header. Sub header yang merah, yang merah ni saya bulatkan ni, ni sebagai sub header lah. Ada pegawai pengawal, B6, ketua siapa, kami punya KSP lah, pemendaraan, pejabat perakaunan, siapa AO. So kalau bawah Selangor memang confirm lah 10 kan. Kalau siapa generate, tengok siapa 10, maksudnya dia bukan bawah kami lah. Sama dia direct bawah kementerian ataupun bawah negeri lain. Okay, kumpulan PTJ dan PTJ membayar. Inilah nombor PTJ kami. Pejabat ni nama dia. Okay, saya lihat kat sini Kita tengok PTJ, kumpulan PTJ dan PTJ membayar. Yang ni saya ambil sebagai membayar sebab tu akan appear sebagai membayar. Okay, cuba kita buat tengok different perbezaan dia. Kita ambil sebagai tanggung. PTJ tanggung Okay, kalau ini bayar dan ni laporan sebagai PTJ petanggung. Perbezaan dia kat sini. Kalau PTJ tanggung, kat sini akan appear sebagai tanggung. Okay. Kalau bayar, dia kat sini sebagai PTJ membayar. Semua jelas Sama je. Okay, sama. Sama je segi nombor PTJ juga dia punya ni lah nama office. Okay. Okay, seterusnya yang this one adalah submodul. Okay, yang bawah ni adalah body report. Body report. Ini tajuk dia dan bawah seterusnya semua adalah body report, badan laporan bahasa Melayu dia. Okay. Okay, saya boleh faham cara apa macam nak baca ni. Okay, seterusnya. Biru hitam. Okay.
Kita tengok ni kelas aset. Perolehan aset. Ini tajuk lah. Kelas aset apa, perolehan aset apa, vote dana apa, program atau aktiviti projek tu apa. Okey, ni saya suka highlightkan contoh biru. Okey, kalau kelas aset, ini tajuk dia. Kelas aset tu apa? Inilah kelas aset dia. Kelas aset dia. Okey. Okey, kemudian vote dana. Untuk vote dananya, ini vote dia, apa yang terlibat. Nampak tak? Ni pink ni pair je, pink ni lah. So perihal aktiviti ni, okey. Perihal aktiviti projek ni, hijau ni. Alright. So boleh faham kita tengok kelas aset apa benda. So kita refer kat sini. Kelas aset biru, oh yang ni this one. So kelas aset ni, oh ni kelas aset juga. Sorry. Dia biru Maaf lah saya buat satu-satu ni sebab dalam kita punya taklimat ni mungkin ada yang dah masih kosong, ada masih ada 20%, 30%, ada yang 100%, ada yang 200%. So saya ambil segala keseluruhan, saya buat daripada from scratch lah. Saya terangkan satu-satu supaya semua faham. Yang nak faham tu mungkin lebih faham ataupun lebih tahulah. Okay, ni biru ni kelas aset kan. So ni lah kelas aset. Dia ada banyak, lagi banyak lah. Semua ni adalah kelas aset. Ni nampak saya kupas satu-satu. Kupas. So seterusnya sampai page 17. Okay, untuk hijau ni adalah kelas aset dan juga program aktiviti. Okay. So kita dah faham lah tajuk ni apa, header dia apa, sub header dia apa, so body report dia apa. Okay, dan body report dia dia ada dua perkara yang kita perlu ambil ni lah, perlu highlight kan. Yang pertama, this one. Okay. Okey, ini adalah untuk kolom. Kolom tu masuk kolom tu menegak atas ke bawah. Inilah baki pada 1 bulan 2021. Pada awal tahun. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak asset activity first bulan 8, automatik laporan akan keluar daripada bulan 1 sampai bulan 8. Bukan dia bulan 8 sahaja, bukan. Dia pada bulan 1. Kat ni dia bukti dia. Bulan 1 sampai 31 8. Inilah tarikh yang kita generate sampai 31 bulan 8. Okey. So ini cost dia. Ini cost dia. Cost dia kosong Alright. Okay, untuk this one nombor yang paling panjang ni yang saya bulatkan hijau neon ni, ini adalah nombor ID asset. Nombor ID asset. Okay. Nombor ID asset ni dapat dari mana? Nombor ID asset ni kita perlu wujudkan. Kita wujudkan. Siapa wujudkan? Kita lah PTJ wujudkan. Kat mana kita wujudkan? Dekat data induk. Tapi ni saya tak pergi lagi data induk. Ini saya just go through je So inilah ID asset. ID asset. So setiap ID asset ni macam sedia beranak ataupun nombor IC untuk asset sebutlah. Kalau kita nak tahu setiap aset yang ada di harta modal di dalam kita punya PTJ ataupun dalam kita punya officer, mesti ada ID. Apa nombor ID aset tu? So kita mesti ada. Kalau tak ada, maksudnya aset tu belum didaftarkan lagi dalam IJMAS. Kenapa tak daftar lagi? Ada banyak reason. Mungkin ada PTJ yang tak tahu, belum daftar lagi, ada yang memang tak perlu daftarkan. Semua tu ada dia punya reason lah. So untuk hari ni saya fokus untuk laporan saja dulu supaya fokus satu dulu Kemudian kita go row by column by column. Ini perolehan. Okey. Perolehan ni apa-apa sahaja harta modal yang kita dapat. Okey, untuk perolehan ni apa kita dapat? Kita beli
kita terima sumbangan, kita terima pindahan, semua masuk dalam perolehan. Boleh faham tapi Encik kenapa sini ada pindahan juga? Kata kat perolehan pindahan. Itu soalan yang biasa saya dapat. Okey, untuk pindahan kita kena tahu kita sebagai pemberi ataupun penerima. Itu bezanya. Untuk dalam perolehan kita adalah sebagai penerima. Barang masuk kan, penerima. So kita anggap sebagai perolehan. Tapi kalau pindahan keluar, barang keluar, kita masuk ke bawah pindahan. Okey, untuk perolehan ni, inilah ID asset dia. ID asset ni merujuk kepada apa? Harta modal, logik dan peralatan HLP. Apa dia? Bangunan pejabat. Inilah, kat sini lah bangunan pejabat saya, dan ID asset bangunan ni, IC bangunan pejabat ni adalah ni sekian ni, 10,000, 17,734,0. Itu ID bangunan yang sedang saya duduki sekarang ni. So dalam bangunan ni sebenarnya dia masih general lagi. Hanya PTJ yang dia tu yang tahu apa benda di detail dia. Kalau nak tahu yang 10,000 ni ini apa benda, kalau kita tengok dua-dua ID adalah ID asset berkaitan dengan bangunan. So satu ID asset ni nilai 29,000. Kenapa bangunan 29,000 je? Ada satu ID asset ni nilai 2 juta. Kenapa? Apa bezanya? Okey, perinciannya kita boleh tengok di laporan data induk. Macam saya cakap bangunan tu, saya salah. Bukan yang atas ni. Nombor ID asset yang bawah ni. Yang 2 juta, 2.2 juta lebih ni, inilah nilai cost. Nilai cost bangunan yang kami duduki. Nilai ni adalah nilai inilah renovation sebab kita sewa di sini. Okey, faham ini perolehan harga yang kita ni lah. Okey, kenapa dia tak masuk dekat SS1/1? Awal tahun ni tak duduk lagi ke? Kenapa? Bukan AG tahun lepas dah pindah ke? Kenapa 1/1 tak appear kat sini? Soalannya, so jawapannya, okey, untuk bangunan yang duduk ni, kita terima pindahan aset. Bangunan ni dipindahkan. Bangunan ni tak ke mana, tapi secara owners tu dipindahkan. Owner awal adalah HQ kami. Pada tahun ni baru dipindahkan pada bulan 7, macam tu bulan 6 baru dibuat pindahan, sebab tu dia appear di perolehan. Nampak perolehan ni ada amount 2 juta kan. Tapi kalau next year, pada tahun depan, dia di perolehan dia tak appear lah. Dia akan appear di bawah 1/1. Yang amount ni. Itulah punca je. Ada soalan pindahan. Pindahan ada soalan pindahan itu hanya melibatkan dua PJ berbeza sahaja kan. Kalau dari pejabat negeri ke pejabat daerah, yang bukan PJ itu bukan pindahan. Betul? Okey. Kalau pindahan ni, apa-apa pindahan itu merujuk pada G2G. Government to government lah. Kalau selagi kita pindah dari mana ke mana tu G2G, so itu adalah diklasifikasi sebagai pindahan. Dan perlu dibuat dalam sistem IJMAS lah. So macam tu lah, kalau masih tak ada kita dan sistem IJMAS pun tak ada, kita nak buat pindahan, maksudnya mungkin aset tu belum dimasukkan lagi dalam sistem IJMAS. So itu soalan jawapannya di klasifikasi pindahan lah, as long G2G. Tapi kalau macam kita terima sumbangan dari pihak luar, kita terima sumbangan pihak luar itu sebagai sumbangan ataupun hadiah. Kebanyakan yang sekarang training sekarang ni hospital lah, KKM. Dia terima banyak sangat ni lah daripada owner-owner luar, yang menjaga orang-orang ni lah, company ni bagi sumbangan ke hospital kan, bagi ventilator lah, katil lah, apa semua kan. Itu sebagai sumbangan. Dan itulah sebagai sumbangan. Dan sumbangan tu bila dia masuk dalam kita punya contoh H-Star, dapat sumbangan katil banyak, ventilator, dia akan apply kat mana? Dia akan apply dalam bawah perolehan. Sebab dia terima hadiah daripada pihak luar. Okay, boleh faham Kiranya data dalam sepatu dah fully integrate ke dalam sistem IJMAS lah kan. Kita tak perlu nak key in semula kan aset yang perlu daftar dalam IJMAS. Okey, untuk
pada 2018 kita start gunakan sistem IMAS ni. Okey, tugas BA adalah membuat migrasi data daripada SPA kepada sistem, dan mungkin ada aset yang perlu dimigrasi lagi. Ada yang perlu migrasi dan mungkin ada yang tak perlu. Dan tak perlu kenapa? Mungkin ada sebab lain lah. So setiap case tu ada perbezaan. Ada berbeza lah. Kalau saya cerita sini dia banyak sangat. Dia punya variance cerita tu. So kat sini merujuk pada soalan ni, saya berjawab basically tak perlu, sebab kemudian aset tu telah dimigrasikan. So itulah punca ataupun itulah fungsi kita buat balik menyata penyesuaian aset. Sebab mungkin ada aset yang kita migrasikan lagi, ada benda yang tertinggal apa semua, itu fungsi dia. Bila kita dah identify mana aset yang tak dimigrasikan lagi semua, itulah kita perlu buat tindakan. Okay. Kalau tahun semasa yang dipakai pindahan semua tu dah kena kita ni, takut dia. Okay. Tapi itu untuk cerita yang lepas, masa migrasi 18. Tapi kalau ada pindahan masa tahun ni berlaku, masa selepas 2018 tu, selepas dah buat migrasi semua tu, transaksi yang current, PTJ perlu buatlah pindahan mengikut prosedur yang sekarang. Kita perlu gunakan sistem IJMAS. So mana-mana yang belum masuk dalam IJMAS, dia tak masuk lagi. Lepas tu dia nak buat pindahan. Dekat SPA dia rekod, dipindahkan. Tapi dalam sistem tak ada apa-apa rekod. Kat situ mungkin tuan-tuan boleh refer kami lah. Sebab benda tu kita akan tengok by case. Sebab kalau saya terangkan case kat sini, benda tu berbeza. Tapi dia ada perbezaan je. Tapi dia boleh tahu, itu aku buat pindahan. Tapi kat SPA je, kat IJMAS tak usik apa-apa pun. Itu kita boleh tanya ke kami. So kami akan tanya detail lain. So kita akan bagi advice lah. Sebenarnya macam ni. Betul lah. Ni salah ni. So macam tu So yang sekarang ni dia boleh tahulah apa benda yang kita akan buat. Macam mana ada nak tally dalam sistem IJMAS bagi perolehan alat hawa dingin, memandangkan hawa dingin didaftar dalam SPATA bukan SPA. Mohon pencerahan. Yes. Yang untuk berkaitan dengan hawa dingin ni memang kita ada ni lah. Ada isu sikit lah, bukan isu lah. Dia biasa kita ada sikit kita nak synchronizekan. Sebab daripada HQ macam ni, daripada pandangannya macam JKR macam ni. So ada sikit perbezaan. So kami pun sedang bangunkan satu tata cara. Prosedur lah. Kita sedang bangun satu prosedur. So kita tunggulah nanti bila tak lama, insyaAllah yang tahun ni juga. So kalau ada apa-apa berkaitan dengan penghawa dingin khususnya, jadi kita akan get back lah. Ataupun mungkin kita ada buat taklimat khusus ke berkaitan dengan penghawa dingin. Okay? Sebab ada currently kami di AG Selangor, kami sebagai AO lah, as a whole lah, kita pegang aircon tu sebagai aset alih. Dan aset alih tu perlu rekod di bawah SPA. Tapi berbeza dengan pendapat jurutera di JKR khususnya. JKR itu tu bawah SPATA. Itu disebabkan incongruent, tidak sama fahaman. So kami take note dan kami ada buat satu perbincangan pihak HQ, dan HQ akan come up with satu prosedur yang mana win-win situation. So kat sini saya tak boleh bagi jawapan yang konkret lah. So currently yang saya boleh beritahu, kita pegang pada aset alih. Tapi untuk move pada aset tak alih tu, kita tunggu akan datang. Okay. Nilai aset yang kami dah buat perlupusan tahun ini akan appear dalam kolom perlupusan ke bagi data bangkit aset. Yes. Kalau kita dah buat perlupusan menggunakan sistem, supposedly akan appear dekat laporan ni lah. Pada bulan bila kita tengok lah. Dia dengan syarat dengan ini dulu dalam perlupusan lah. Dia buat dekat mana perlupusan. Kalau tak buat dekat dalam IJMAS, tak betul. Okay. Dengan syarat, okay, untuk sistem SPA dan in IJMAS ni, dia tak auto synchronize tau. So kalau kita dah buat perlupusan di SPPA, kita juga perlu buat perlupusan di dalam sistem IJMAS. Okay, kalau macam tuan rasa, kita orang tak usik apa-apa lagi IJMAS. So itu perlu dilihatkan semula lah. Dah daftar ke, ada ke ID aset lupusku dalam sistem. Kalau belum, maksudnya belum ada lagi, belum wujud dalam sistem.
Okay. kita ada keputusan dari kemaskini lah IJMAS. So kita perlu make sure kemaskinilah apa aset kita kena identify. Aset, adakah aset di dalam SPA dah dimasukkan dalam IJMAS? Kalau belum, kita listkan. Sebab dia banyak-banyak list tu, ada yang perlu lagi melibatkan current transaksi pada tahun ni, tahun lepas yang baru lagi kita perlu masukkan. Tapi kalau untuk dalam secara EP, dia auto kan? Kalau kita biasa guna AP, dia akan biasa kan auto. Dia akan auto generate data induk and then dia auto masukkan state IJMAS. Itu ya. Itu kita tak perlu risaulah. Untuk transaksi sekarang ni ini kalau macam dia beyond daripada EP tu, mungkin Aset yang belum dikosong kita tak ada dekat dalam laporan. laporan IJMAS. Kalau aset yang dah dikosong kita tak ada dekat dalam laporan. Sebab tu yang ada yang tak ada dah. Kita ada yang tak ada dalam bilangan ni. Oh. Okay, so dalam kemungkinan ada juga laporan IJMAS, ada aset dia tapi nilainya kosong. It means itu adalah aset yang telah fully nilai lah. Dah nilai. Sebab ada aset yang dimigrasi, contohnya kita beli kereta pada 10 tahun lepas, 2005 lah. So sekarang ni masih digunakan lagi. Tapi kita buka IJMAS, kenapa amountnya kosong? Ya, sebab dah di fully depreciated lah. Dia fully nilai. Okey, kita selesai untuk yang kolom perolehan ni, kita move kepada penilaian semula. Okey. Yang biru ni saya highlight biru ni. Untuk bawah Eji Selangor kosong kan. Kita bawah sampai ke page 17, last kali tengok ada tak baki, ada tak nilai transaksi berlaku sampai bulan 8 ni, tak ada, kosong So kosong nilainya. Kosong lah. Untuk berkaitan penilaian semula. Okey, penilaian semula. Okey, itu makluman semua juga. Untuk penilaian semula, sama ada dekat PTJ, AO ataupun BA, kami masih belum lagi laksanakan. Current ni, kita masih lagi berpegang pada cost model. Untuk cost model ni, kita akan refer cost berapa kita beli, berapa harganya. Untuk penilaian semula, kita mungkin akan datang, kita baru akan guna. Apa yang terlibat ni? Apa aset yang terlibat untuk apa yang kita kena nilai semula? Okey, sebagai contoh senang je. Rasa semua ni dah family tahu, tanah. Okey, tanah, kita tengok dulu harga murah je, sekarang kenapa mahal? Sebab apa? Tanah luar sana tu, nak beli tu ialah tengok tempat lah, tempat bandar memanglah mahal, sebab ada penilaian semula. Tapi dalam konsep, dalam kita punya government kan, kita ada tanah, ada bangunan, apa semua yang perlu dinilaikan semula. Sebab harga tanah di Shah Alam sekarang mungkin mungkin harga satu lot tu mungkin 2-3 juta, tapi dalam 10 tahun mungkin jadi dalam 10 juta. Sebab apa? Ada penilaian semula. So current ni kita tak guna lagi, kita belum guna lagi. So PTJ jangan risau, untuk kolom penilaian semula ni akan kosong lah. Kalau tiba-tiba kenapa ada amount tu, tiba-tiba kita tengok kat sini kenapa ada amount tu, kita boleh refer, kita tengok dia sebab apa. Sebab dia peringkat Europe pun kami pun belum pernah buat lagi, belum pernah buat. Kalau peringkat BA pun saya belum dengar cerita lagi. Tak tahu lah kalau dia buat secara dia tak tahulah, tapi belum lagi dengar. So tak perlu risau. So tapi dia perlu tahu sebab apa-apa yang ada dalam laporan ni semua kita akan gunakan. Cuma bilanya kita tak tahu. So kita tak payah beratkan. Kita tahu apa yang perlu dulu. Saya highlightkan yang tekankan mana yang kita guna sekarang. Macam baki ni, perolehan kena guna, memang harian guna kan. Tapi penilaian semula kita tak guna lagi. Kita KIV dulu. Kita perlu tahu dulu, okey Okey, soalan macam mana cara nak update dalam IJMAS untuk aset yang telah dilupuskan dalam SPPA? Okey, tak ada kan? Dah lupus? So kalau PIC nanti kita akan bagi nombor PIC kita pada akhir
rancangan air talimat ni. So untuk yang ni, kalau generally benda dah lupus, dah tak ada, kita biasa tak ada buat apa-apa sebab dah barang lama yang dikenang. Contohlah itu perumahan. Dia ada update. Ha? Dia kat sekolah, nak kemas kini di mana dalam kajian emas tu. Oh, okey. Di mana? Oh, okey. Faham. So dah dispan kan, kita nak kemas balik lah dekat sistem. Benda tu ada, mungkin tak dibuat perupusan lagi kan. So modul yang terlibat, modul perupusan lah. Adapun tata cara macam mana kita nak buat, nanti kita boleh refer ke unit kami lah. Tim saya akan bantu. Ni hospital mana? Ke JKNS ke? Okay, sekarang kita dah selesai untuk penilaian semula, kita move ke perupusan. Memang tepat waktunya. Kita nak cakap pasal perupusan lah. So mungkin intro pada doktor perupusan ni, apa-apa aset harta modal yang kita nak lupuskan. Maksudnya kita keluar, kita nak sama ada kita nak buang ke, kita nak jual ke, contoh kereta kan, kita tak nakkan jual, itu perupusan. Tapi kalau macam kereta, kita nak bagi kepada PTJ lain, itu di bawah KT pindahan lah. So perupusan ni benda yang kita tak nak pakai, nak let go. Okay. Untuk perupusan, okay, ni saya highlight merah ni perupusan kalau tak nampak. Hijau ni ada perupusan. So bawah sekali 1, 2, 3, 4. Okey, hijau So untuk transaksi di pejabat saya, tiada perupusan berlaku sehingga 31 Ogos, sehingga sekarang as at date lah, tak ada perupusan. So tak adalah. Tapi kalau ada PTJ yang buat perupusan, dia akan nampak berapa amount di bawah ni, kemungkinan akan happy lah, memang akan happy lah berapa amount yang akan yang dilupuskan. Right? So untuk pelubusan ni, suka saya ingatkan, apa-apa transaksi sama ada penilaian semula, pelubusan, pindahan, pengelasan, penyelesaian semua, dia perlu ada documentation yang lengkap lah. Dia ada dokumentasi yang perlu lengkapkan. Dia ada pergerakan, borang pergerakan dokumen. So kat situ PJ perlu ikut. Sebab contoh, kalau ada naziran ataupun dari kami ada flying squad lah, ada naziran, ada macam-macam apa benda. Tapi biasa naziran, contohnya dia kebetulan PJ Puan dipilih dan kebetulan sampel yang dipilih adalah berkaitan pelupusan. So PJ perlu kemukakan pelupusan punya documentation lah. Aset apa, lepas tu ada dapat surat kelulusan ke tak, kemudian pelupusan cara apa, semua kita akan check lah. Mesti ada documentation. Kalau boleh kita spesifikkan lah, kita buat file yang lain berbeza. Sebab mungkin benda baru, sebab sebelum ni kita tengok ada pelupusan, kita minta file apa pun semua ada tapi macam tak lengkap. Dia just letak surat kelulusannya, tapi pergerakan apa semua tak ada. So minta PTJ ni lah perhatikan balik, sebab transaksi perlu ada dekat documentation lah. So apa dokumen yang perlu ada apa semua tu, itu boleh refer ni lah, manual berkaitan aset. Okay. Semalam kami ada email kan tuan-tuan puan-puan, kalau perasan nota lah. Yang pertama berkaitan dengan slideshow. Yang kedua tu adalah manual dari emas. Okay. So kedua-dua ada satu benda tu ada, saya tunjukkan Okay, semalam kami ada 2 PDF lah kita share. Yang pertama ni, yang kedua this one. Alright. So MPK, AA, Asset Accounting, V2. Yang ini adalah modul prosedur kerja ayat emas.
Ni saya lari sikit pada tajuk taklimat pada hari ni. Ini saya overview saja. Yang tajuk kita yang khusus pada ini adalah untuk cara nak baca booklet, laporan-laporan di booklet Encik Mas. Cara nak baca. So yang ni saya kemukakan nota ni kenapa? Sebab kalau ada apa-apa transaksi, kita tahu macam nak tanya macam mana prosedur nak buat pelupusan. Alright, mana prosedur pelupusan? Ada sini kan? Kita refer page 80 ke 90. Kita pergi page 80 90. So manual, proses kerja, penjejasan, pelupusan. Alright, ni. Lepas tu tuan-tuan puan boleh refer ni lah. Boleh baca and then apa maksud pelupusan dengan hasil. Dia ada macam-macam lah. Ini dia punya flow je. So borang ni ada rujuk ni AA 08. So benda-benda ni ada di sini. Lepas tu ini adalah overview lah, generally saya nak buat apa. Ini bagi flow je, tapi cara praktikal dia macam mana nak buat, macam mana sistem macam mana nak buat. So kita refer sini pula, model perakaunan aset. So kat sini ada, saya cuba search Oh banyak pula. Gambaran keseluruhan proses kerja modul AA ada berkaitan dengan pelupusan juga, yang nombor 3. Kecil nombor 3. Ini sampai 2000 page memang banyak kita kena cari satu-satu. Kita boleh type atas ni, so mana yang berkaitan lah. So kat sini memang detail detail sangat, A sampai Z. So kita cuba refer dulu macam ni cara nak buat. Memanglah kami di AO pun akan rujuk ni. Kita nak ingat semua proses tu memang banyak lah. Sebab kita yang ingat tu kebetulan kita macam ada baru go through proses tu. Even kita pernah buat pun, bila lama tak buat, dia akan mesti rujuk lah. So untuk awal ni, kita boleh tengok dulu kat sini. Adapun kalau perlu, memanglah perlukan bantuan pada kami, yes, kami jadi insyaAllah akan cuba jadi sebagai pemudah cara lah untuk PTJ. Macam ni senang je. Sebab kalau practically kita tunjuk, senang dah masa 5 minit dah settle. Tapi kalau tengok nota satu ni, benda ni memang agak payah lah. Tapi inilah nota yang kami gunakan juga. Untuk rujukan awal, PTJ dapat call kami, boleh rujuk. So semua ni, mana kami semualah. Okey. Inilah MP apa benda, MP A08, rujuk MP model perakaunan AA08. Kita rujuk yang sebelah tadi. Okey. So kita lanjut sikit lah. Tapi untuk ni lah, untuk pemahaman juga. Right? Kita back to kita punya ni, laporan kita. So pelupusan berkaitan dengan kita keluarkan, kita jual barang kita buang ke, kita perlu daftar pelupusan. Untuk pelupusan perlu ada kelulusan juga. Jangan kita simply ni dah rosak lah, buang lah. Jangan kita perlu pelupusan. Sebab kalau tanpa ada kelulusan dan kita buat pelupusan saja, itu lepas tu kita sebagai hilang. Bila saya hilang, kita tak boleh simply cakap tak tahu apa semua. Kita perlu buat laporan polis, kita perlu adalah banyaklah yang punya prosedur. Kita perlu buat laporan sebab kehilangan aset kerajaan. Bahaya So benda-benda yang rosak tu, yang lagi-lagi menyebabkan harta modal. Harta modal tu benda yang 2000 ke atas lah. Kita kena ikut prosedur. Jangan simply rosak lah. Kebanyakan ni ada berlaku di sekolah-sekolah, macam peralatan sukan yang mahal, contoh patutlah benda dah rosak, lepas tu ni kami tak tahu dah kemas dah buang. Itu kena hati-hati. Simpanlah. Walaupun contoh tilam lompat tinggi tu tinggal spring je, tak apa, simpanlah dulu. Kalau itu contoh kalau harga mahal lah. Okey, kemudian kita move kepada pindahan pula. Kat sini kolom pindahan.
Kalau pindahan, tadi saya terangkan, pindahan ada, kita kena identify sama kita sebagai pemberi atau penerima. Untuk kolom pindahan ni, kita adalah sebagai pemberi. Yang mana maksud di sini, di laporan kita ni, report pindahan ni, aset keluar. Kita bagi sumbangan aset kepada PTJ lain. Kita bagi kepada lain. Itu maksud pindahan. Untuk di AO PTJ saya, ada tak pindahan? Oh, ada pindahan. Inilah kami punya ada sebanyak 12,987. So untuk pada PJ saya sepanjang sampai bulan 8 ni ada berlaku pindahan. So nanti saya akan tunjukkan apa benda pindahan tu. Pindahan apa yang terlibat. Kat sini kita identify, oh ini ada baki je. So kita trigger, oh kat sini ada benda yang dipindahkan PJ kita. Mana? So check lah, kat mana kat sini ada amount je. Kita check kat sini mana ada amount. Kita dapat, dah nampak dah. Ini adalah 2,900. Ni adalah aset yang kami pada AG Selangor pindahkan ke tempat lain. 2,985. Oh, aset apa tu? Kita tengok ke kiri. Television lah. Television mana satu ni? Kita tengok ID asset. Kan television ada banyak, kita tahu TV kita bagi orang banyak, 50, mana satu tu. So kita tengok, ini spesifik sebab setiap satu aset dia ada unik dia. Unik dia berdasarkan nombor ID. So kita tengok, aset ni, ID ni. So ID nak check kat mana? Dekat laporan data induk. Laporan induk ada detail dia, apa benda. Sebab TV sama, kita tak perbezaan je. Kita create nombor contohnya TV 01 TV Vision 12 inci, ada ke 12 inci? TV 30 inci 1, TV 32 inci 2. Itu kita boleh lihat di data induk. Itu siapa yang tulis? Kita lah masa kita nak create data induk tu. So untuk yang ni saya nak terangkan cara nak baca. Ada pindahan, kita tulis apa benda, TV. Ni ID asset ni. So ni ada berlaku transaksi. Itulah tugasnya sebagai apanya. Kau boleh setiap bulan lah untuk pantau laporan-laporan ni. Sama ada kita dah buat ke belum. Kita dah ada buat surat keputusan. Contohnya, bos-bos semua dah buat keputusan nak hapuskan aset berkaitan. Bila hapuskan, dah buat dispa semua. Tapi dia tengok kat report, kenapa kat perpustakaan ni tak ada, kosong je amount je. Kita tak terbuat perpustakaan apa-apa, bukan hari tu kita tak buat ke? Dia punya dia check lah. Lepas tu punya, anak Iwah beritahu, belum lagi bos, ni tak buat lagi yang sistem. Okey, minta tolong buat macam tu lah, itu cara, itu dia punya reason kenapa kita perlu check laporan ni berkala. Okey, ada soalan berkaitan dengan pindahan. Okay, untuk soalan berkaitan dengan apa-apa soalan boleh tanyakan di ruang chat. Saya akan cuba jawab lah. Lagi berkaitan dengan apa kita bincangkan ni. Adapun itu luar topik pada tajuk kita bincangkan, tapi as long dalam skop aset, saya akan cuba jawab. Yang mana saya dapat tahu beritahu jawapan terus, saya akan terus jawab. Yang mana saya rasa macam kurang pasti, saya akan jawab secara general. Dan mungkin kau perlukan further jawapan ni, kita mungkin boleh refer pada kami lah, PM tepi. Sebab setiap pertanyaan tu mungkin berbeza. 90 second sistem spa, kemudian sistem ke? Okay. So betul lah. Kita kena buat di spa dan juga sistem ajak mas. Tapi sebelum buat perpustakaan di dua-dua sistem, kita perlukan kelulusan dulu. So make sure dah ada meeting, ada keputusan, betul ada surat keputusan, baru kita buat keputusan di SPA, kemudian di AJMAS. Okay. Sebab attachment untuk buat keputusan di AJMAS, kita perlukan nombor surat keputusan kat perihal tu, tuan-tuan perlu isi nama aset tu apa, lepas tu ID aset di AJMAS, ID aset di SPPA, kemudian nombor surat kelulusan perlu ada di perihal. Okey, untuk makluman juga tambahan, ID asset ni yang saya bulat hijau neon ni, yang tepi ni,
Okay. Ini ID asset ID emas. Untuk ID asset SPPA dia berbeza. So benda yang sama tapi ada dua identiti. Sebab apa? Identiti satu untuk SPPA, satu ID emas. Kenapa? Ada soal kenapa tak sekali-kalinya kenapa kita ada maintain dua sistem? Saya baca cakap tadi, okey, yang sepatu untuk merekodkan berapa bilangan-bilangan, fokus pada bilangan aset apa yang ada kat kita punya PTJ. Kalau untuk yang IJ emas untuk tujuan perakaunan. So itu clear kita jangan masa dah rekod di SPA tak perlu IJ emas tak. Kita dua-dua kita kena tahu. Right? So untuk pengelasan saya move kepada pengelasan. Kenapa buat voucher general? Kalau hadiah terima kuantiti yang banyak, ambil masa berbulan untuk daftar aset tersebut. Untuk daftar aset kan boleh? Saya rasa boleh berada sebab kalau bawah satu voucher saya pernah tengok, dia buat satu tu, satu ada beberapa transaksi. Tapi itu untuk masa pelarasan inventory. Voucher general. Sudah sistem ni, saya tunjukkan. Saya ada capaian perakaunan aset. Okey, kalau untuk hadiah kita lebih kepada ni kan, kita dapat perolehan. Tapi tak ada. Untuk hadiah kita akan buat transaksi bawah model background asset, di bawah ni lah perolehan. So perolehan, ada persoalan kenapa tak boleh buat berganda, voucher berganda. So kat ni kalau jawapan saya boleh bagi setakat ni, kita yang capability of system lah. Kalau sistem boleh accept, kita boleh buat. Tapi saya akan take note benda ni. Kalau sama ada, sebab kalau pindahan dia boleh buat secara pukal. Mungkin yang ni boleh, bukan nanti saya akan ni lah. Saya akan semak balik Terima kasih atas soalan tu. Okay, kita move yang seterusnya. InsyaAllah kita akan berhenti rehatnya dalam 10.45 rehat sekejap dalam 15 minit macam tu. Okay, untuk pengelasan ini melibatkan aset kita buat kita ada apa? Kita ada buat pengelasan ni kita tersalah kelas, sekelas. Lepas tu kita kod account tu tersalah tapi kita nak buat yang betul. Contohnya contoh Okey, sebagai contoh lah, kita ambil contoh simple. Kalau kita terguna contoh A 1435, lepas tu belakang ni kita salah, as long di bawah bawah 35 kita boleh buat pengelasan, kita kelaskan, reclassify. Tapi untuk disclassify tu dia ada tata cara dia sendirilah. Itulah. So detail dan cara teknikal tu adalah cara teknikal dia. Saya tak terangkan ni sebab takut terkeliru kita punya objektif pada hari ni. Kalau ada berlaku macam kita tersalah pengelasan ni, kod account ni, boleh refer kami. Kami akan bantu cara nak buat tu. Tapi pengelasan biasanya melibatkan dia banyak situasi lah. Ada yang A, ada yang A, B. Maksud A, B tu aset patutnya belanja tapi dia terbuat A. Itu terharta modalkan. Dia benda pengelasan, dia yang berbeza. Contohnya kita satu harga contoh dalam 1,000 tapi kita beli sekali 4 jadi 4,000. So kita tak tahu
kita tak perasan. Kita terkelas sebagai harta modal. Sebenarnya dia perlu ABR. Sebab apa? Amount 2000 tu kan threshold 2000 kalau awak ada ABR adalah nilai per unit, bukan as a cumulative. Kita beri kursi 4,000. Kita ingat harta modal lebih 2,000 tapi tak. Kita kena bagi 4 dulu. So 1,000. Kat situ ada kesilapan sikit. Daripada A ke B, B ke A. Dia ada tata cara dia. Banyak variance. Sama ada berlaku tahun semasa, adakah berlaku pada tahun lepas. Itu ada prosedur yang berbeza. So kes tu sangat tapi dia berbeza lah dia punya kes dan berbeza cara penyelesaian. So kalau dia ada alami masalah ni, kalau ada teguran daripada naziran ke apa ke, boleh refer kami juga. Nanti saya bantu selesaikan. Pengelasan dia akan apply kat sini. Contoh pengelasan ni saya tersalah daripada komputer jadi TV. So kod tu berbeza. So yang akan keluar lah amount kat sini. So berlaku pengelasan dia akan appear amount kat sini, okey? Okay. Right? Okay, untuk maklumat untuk tata cara nak buat ni, kami sebelum ni pernah buat. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah join lah kursus refresher macam mana nak buat ni guna sistem. Kami dah buat lah pada tahun ni juga, pada bulan 3 ke bulan 2 macam tu. Okay, seterusnya kolom penyelesaian aset. Kolom penyelesaian aset dalam pembinaan. Okey, untuk penyelesaian aset dalam pembinaan, biasanya yang terlibat adalah PTJ JKR. Sebab apa? JKR yang biasa ada projek-projek, walau bagaimanapun terdapat juga jabatan lain yang ada juga. Cuma keterlibatannya tak banyak, certain case saja. Ada tu dia terlibat, rupanya dia tersalah letak kod account. Sepatutnya A14 tapi PTJ terletak A20. Itulah dia punya sebab apa. Sebab tu kita boleh kena perhatikan, kita perlu perhatikan, ya aku ada ke buat projek besar-besar tapi kenapa ada amount dekat AUC ni. AUC lah, asset dalam pembinaan, asset under construction, bahasa Inggerisnya AUC. So kalau apa kita tanya, kenapa ada amount kat sini, kita buat apa AUC ni? Rupanya tersalah. So kita perlu buat pengelasan semula. Okay. Itulah maksud pengelasan. Ada. So untuk bawa PTJ kami, bawa office saya, ni tak adalah kosong. Kosong, tak ada apa-apa. Sama juga dengan tak ada apa-apa. So panjang tahun sampai awal tahun sampai bulan 8 ni hanya pindahan saja. Pindahan urusannya warna pink. Hanya pindahan saja yang berlaku di pejabat kami. Nanti tuan-tuan boleh refer lah masing-masing punya PJ, try login, generate, apa pun aku, macam ni cara bacanya, dah tahu dah. Okay, harap jelas penerangan saya setakat ni. Nanti saya ada sikit lagi nak sambung berkaitan dengan belah sini pula. Yang belah sini kita boleh bincang yang kawasan hijau ni saya boleh bincang nanti kita sambung setiap rehat lah. InsyaAllah kita mula dalam pukul 11 macam tu, okey? Yang mana pergi tandas apa semua tu dipersilakan. Nanti kita sambung semula.